Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba ngajak teman-teman ya untuk melihat sebuah video dengan judul Dosa-dosa British kepada Malaysia. Oke, kita sering mendengar sejarawan-sejarawan Malaysia yang sering mengagung-agungkan British sebagai seorang penolong karena memberi kemerdekaan Malaysia lewat perundingan. Tapi hal ini terbalik ya dengan penjelasan yang ada di video nanti ya. Ini ada dokter Malaysia yang mengatakan bahwasanya British itu malah seorang pencuri, British itu malah menipu. Yang jelas kemerdekaan Malaysia, sejarah kemerdekaan Malaysia ini jelas masih kontroversi. Oke, seperti apa videonya kita akan coba lihat ya. Dosa-dosa penjajah British di Tanah Melayu. Bersama kita di talian Skype Dr. Azmi Arifin, pakar sejarah dari USM, dan kita mulakan soalan kita kepada Dr. Azmi. Dalam buku sejarah disebut penjajahan ini antara istilah lain disebut sebagai campur tangan, dan mungkin juga ada yang menganggap ia sebagai rompakan sebenarnya, pencurian. Rampok, pencurian. Bagaimana pandangan doktor berkenaan kemasukan British ke Tanah Melayu? Okey, terima kasih pada saudara Firdaus dan terima kasih pada pihak TV Pertivi yang telah menjemput saya pada pagi inilah. Baik, ini persoalan yang agak sebenarnya telah menimbulkan kontroversi dan perbezaan benar kan, kontroversi pendapat di kalangan masyarakat kita lah. Sama ada kita harus melihat melihat kedatangan British ini sebagai penjajah ataupun pembawa kemajuan kepada masyarakat kita. Sebenarnya British ini hadir ke sini dalam tujuan untuk menguasai ekonomi. Dan saya selalu suka bandingkan British ini dengan pencuri sebenarnya. Kalau kita nak lihat mereka ini, sebenarnya mereka ini adalah pencuri. Dia datang hanya untuk mendapatkan kekayaan, merompak. Macam kita bandingkan British ini perompak yang menawar sebuah rumah. Kemudian dia membina bilik tidur, bilik air, tempat parking dan sebagainya, kerana mereka perlu tinggal lama di sini. Jadi mereka bina benda-benda tersebut, kemudahan tersebut. Maka adakah itu dianggap sebagai satu proses pertamudahan atau jasa British di situ? Jadi dalam konteks itulah, bila British tinggal di sini untuk kekadar eksploitasi, maka mereka bina kemajuan-kemajuan dan kemudahan-kemudahan tersebut. Tetapi kita kena ingat bahawa pembinaan segala proses kita sebut sebagai kemajuan dan kemudahan itu bukan untuk masyarakat peribumi pun. Dia adalah sepenuhnya untuk kemudahan British. Ya, benar-benar. Mula-mula sekali British datang ke negeri-negeri Melayu ini, apa yang British lakukan adalah mengubah struktur pentadbiran. Melahirkan elit-elit baru, kemudian membina polis, balai polis, mahkamah, undang-undang, dan kemudian pejabat tanah. Apa yang telah British lakukan ini semua untuk membenarkan proses pengenalan cukai-cukai supaya dia boleh eksploitasi masyarakat di sini dengan cukai. Dan semuanya untuk manfaat British, bukan untuk manfaat peribumi. Manfaat buruh-buruh asing yang menjadi hamba pada British. Kemudian ada lagi British bina hospital, infrastruktur jalan, jalan kereta api, jalan raya, bekalan air, sekolah, sampailah British bina bandar-bandar dan sebagainya. Semuanya untuk manfaat British. Jadi amat mengherankanlah kalau orang berdebat kata bahawa itu adalah proses kemajuan dibawa oleh British, kerana kita perlu lihat skala kemajuan yang dibawa itu. Dia hanya setakat memberi keuntungan pada British dan tidak sampai pun pada masyarakat peribumi. Segala kemudahan tersebut. Kita bagi contohlah yang jelas. Contoh hospital. Orang berdebat ni, orang kata bagus British ini sebagai penjajah datang bina hospital, menunjukkan bahawa British prihatin. Walhal hospital tu dibina di bandar-bandar yang mana ada pegawai British. Bukan untuk dibina di kampung, untuk peribumi. Untuk memastikan pegawai British ini sihat. Dan yang kedua, hospital ini dibina untuk memastikan buruh-buruh yang dibawa oleh British itu sihat, supaya British terus boleh mengeksploitasi mereka sehabis-habisnya. Inilah sikap British
yang sebenarnya sebagai yang saya sebut sebagai pencuri atau perompak tu. Kalau kita sebut sebagai penjajah, dia jadi macam orang tidak begitu faham sangat. Dari mana logiknya kita mengatakan bahawa penjajah ini membawa kemajuan? Sedangkan dalam konteks dunia yang dan kajian-kajian telah ada yang begitu banyak pada hari ini, tak ada sebuah pun kajian yang dihasilkan misalnya oleh sarjana barat yang mengatakan bahawa penjajah ini membawa keuntungan 100%. Oke, teman-teman ya, aku setuju dengan pendapat dokter dari Malaysia ini ya. Karena banyak banget ya para sejarawan Malaysia yang mengatakan bahwa kehadiran British itu tidak menjajah. Ada yang mengatakan bahwasanya Malaysia tidak dijajah ya. Dan sehingganya British ini di Malaysia ini seolah-olah dia itu seorang penolong begitu ya. Nah, ini saya setuju dengan pendapat Bapak ini ya. Bisa kita ambil poin bahwasanya dimanapun di dunia ini tidak ada yang namanya negara penjajah itu ingin menguntungkan negara yang dijajah. Di mana di belahan dunia manapun tidak ada. Nah, inilah sejarah-sejarah Malaysia yang salah inilah yang justru melahirkan generasi-generasi muda yang salah mengerti akan sejarah. Ya. Tetapi apa yang dikemukakan oleh dokter ini saya lebih setuju ya. Dimanapun namanya negara penjajah itu tidak akan memberikan keuntungan bagi negara yang dijajah. Kalaupun ada segi-segi pembangunan seperti yang dikatakan tadi, itu hanya untuk kelancaran bagi mereka mengeruk ya hasil apa yang dijajah begitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Dan merugikan British contohnya. Kenapa? Ya. Dia seolah-olah British bawa kemajuan. Hakikat sebenarnya apa British lakukan adalah hasil daripada kekayaan yang ada di sini. Ya, serpihan ataupun empias yang telah timbul di sebalik proses yang dilakukan British. Kalau British itu tidak perlu kekal di sini, dia tidak akan melakukan proses tersebut. Dia tidak perlu bina pentadbiran, jalan raya, hospital, bala polis dan sebagainya. Tapi kerana dia ada di sini, maka dia terpaksa bertindak seperti seolah-olahnya kerajaan. Tetapi apa yang dia lakukan, setiap langkahnya itu adalah di balik langkah tersebut adalah kepentingan ekonomi, kepentingan cukai, kepentingan untuk menguasai kawasan-kawasan kekayaan dan sebagainya. Itu semua. Jadi hospital, bala polis dan sebagainya itu adalah sebahagian daripada proses yang perlu dilakukan untuk memastikan pentadbiran dia itu berjalan dengan lancar. Baik, saya suka dengan istilah yang doktor gunakan iaitu sebagai pencuri, sebagai perompak hasil kekayaan negara kita. Dan sebenarnya benda ini yang saya sebutkan tadi, kemajuan yang dibawa ke Tanah Melayu ini sebenarnya dicatatkan di bahan pameran di Muzium Negara. Baru-baru ni saya pergi ke Muzium Negara bawa anak-anak dan kita salah tengok ya. Bila penjajahan datang, antara kelebihan kesan daripada penjajah British itu ialah kemajuan kepada Tanah Melayu. Itu satu fakta yang sebenarnya dilihat satu lapis sahaja. Sepatutnya dilihat seperti yang doktor sebut tadi sebagai pencuri dan perompak. Baik, kita imbas dalam sejarah British mula datang ke Tanah Melayu pada tahun 1786 ketika Francis Light mula menduduki Pulau Pinang. Dan kemudian dengan Stafford Raffles 1819 menduduki Singapura. Dan kita boleh bayangkanlah situasi ketika itu yang menjadi penguasa, yang menjadi kerajaan ketika itu adalah sultan-sultan. Jadi timbul persoalan bagaimanakah sebenarnya reaksi sultan-sultan ketika itu terhadap kemasukan British ini, dan kemudian mereka pula sanggup duduk semeja berunding, menandatangan perjanjian dan sebagainya. Jadi bagaimana, apakah kelicikan yang ada pada British ketika itu, ataupun Sultan memang tak tahu langsung apa sebenarnya niat di sebalik kedatangan British? Ya, bagi saya sebenarnya memang Sultan tidak menjangkakan pun sebenarnya. Mereka tidak kenal sangat British. Tradisi politik negeri-negeri Melayu zaman tradisional ini selalunya mereka menyambut baik kedatangan kuasa-kuasa besar ni. Dan perjanjian-perjanjian malah yang disambut baik telah mewujud sebelum zaman British pun. Dan selalunya wilayah ini adalah wilayah-wilayah yang terdedah dengan ancaman daripada luar lah, dan negeri-negeri Melayu ni, kerajaan Melayu Merintah termasuklah Melaka, bukan kerajaan yang kuat dari segi ketenteraan dan sebagainya. Mereka selalunya bergantung kepada kepercayaan
ataupun naungan daripada kuasa-kuasa besar, misalnya zaman Melaka dengan negara China dan sebagainya. Jadi bila British datang itu tepat pada masanya, khususnya pada kurun ke-19 di mana berlaku keadaan negeri-negeri Melayu ini berada dalam keadaan yang sangat lemah. Proses penjajahan itu kemasukan misalnya di utara negara Siam misalnya, kuasa Siam misalnya, ataupun konflik-konflik yang tercetus akibat daripada campur tangan kuasa serantau seperti Aceh, Bugis, dan juga kuasa-kuasa daripada negeri dan sebagainya. Ini menyebabkan bila British datang itu, maka pemerintah negeri Melayu ini menjangkakan bahawa British ini boleh menolong mereka. Kes ini kita boleh lihat dengan terang lah, dengan jelas. Misalnya dalam kes di Pulau Pinang misalnya, Kedah Pulau Pinang misalnya, Kedah itu seolah-olah menerima kehadiran British itu kerana dia menjangkakan bahawa British ini boleh dimanfaatkan untuk melindungi Kedah daripada ancaman Siam. Begitu juga kes yang lain seperti Kelantan misalnya. Pada satu peringkat campur tangan Siam sangat kuat menyebabkan pemerintah Kelantan memikirkan bahawa mereka harus memberikan ruang kepada elemen British ini masuk seperti syarikat DAF dan sebagainya. Nggak taunya dibohongin ya. Pengaruh Siam itu adalah proses yang sebenarnya berlaku. Dan sebenarnya kalau kita lihat British ini, perangai ataupun sikap dia semasa dia campur tangan negeri Melayu ini, dia menguasai negeri-negeri ini dengan perjanjian. Dan perjanjian ini sebenarnya adalah salah satu elemen utama penjajahan British. Penjajahan British dengan perjanjian. Macam mana dia buat? Perjanjian ini dibuat dengan cara penipuan. Contohnya dalam kes Singapura tahun 1819, Pulau Pinang 1789. Seolah-olah melalui perjanjian ini negeri-negeri itu diserahkan. Walhal itu tidak berlaku. Jadi British mencipta satu tanggapan dan menjadikannya sebagai satu justifikasi. Kemudian ada juga perjanjian yang dibuat komplot dengan kuasa-kuasa asing seperti 1824 dengan Belanda misalnya, dan 1909 dengan Siam, yang tidak mendapat restu pemerintah tempatan. Kenapa pemerintah tempatan tidak boleh menentang British? Bukan tak ada penentangan. Dalam sejarah ni, yang cerita Mak Kilau, Tok Janggut, Datuk Pahaman, di belakangnya Sultan. Memang sejarah menunjukkan bahawa Sultan ini memberikan reaksi yang keras pada peringkat awalnya. Dan ada sebahagian Sultan memang terlibat dalam proses tersebut, penentangan terhadap British, raja-raja dahulu. Bukan mereka tak menentang, tapi itulah masalah British ini bukan kuasa yang kecil, yang kuasa yang besar yang tidak memungkinkan dia dapat dikalahkan, dan hasilnya adalah kekerasan dan pembunuhan. Bahkan kes di Perak itu sampai berlaku genocide tahun 1870. Tak diceritakan dalam sejarah kita bagaimana British membunuh rakyat di Perak itu secara besar-besaran dalam proses untuk memaksa pemerintah ini menyerah diri. Bila pemerintah lari ke hutan, British tak boleh buru, British bunuh rakyat tempatan, orang kampung. Kadang-kadang cerita ni tak sampai pada masyarakat kita. Oke, teman-teman ya, demikian ya satu penjelasan ya bagaimana kontroversinya sejarah kemerdekaan di Malaysia. Mungkin kita sering mendengar ya penjelasan ataupun video-video tentang para sejarawan Malaysia yang seolah-olah memang benar mengagungkan British ya, ataupun Inggris ataupun negara penjajah. Seolah-olah justru karena Inggris, Malaysia itu maju, Inggris itu sebagai penolong, sebagai pemberi kemerdekaan. Tapi sebenarnya teman-teman, saya setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Dr. Malaysia ini, di mana pun di belahan dunia ini nggak ada ya namanya kaum penjajah itu menguntungkan kaum yang dijajah. Baik di Indonesia, kalau di Indonesia jelas ya British mendapat pertentangan itu sangat jelas, seperti Bung Tomo ya, perang Inggris di Inggris dan arek-arek Surabaya ataupun yang dipimpin oleh Bung Tomo, itu jelas menunjukkan bahwa di Indonesia sangat ditentang. Tapi ini berbeda dengan yang di Malaysia ya. Hanya karena dengan perundingan hal ini justru British seolah-olah diagung-agungkan sebagai pemberi kemerdekaan Malaysia, sebagai penolong. Dan di Malaysia juga ada patung itu ya, patung tentara-tentara Inggris itu ya. Nah, ini satu yang salah ya buat generasi muda Malaysia, bahwasanya yang namanya penjajah itu bukanlah penolong ya, dimanapun di belahan dunia pun.
Berbeda dengan Indonesia, penentangan terhadap Inggris sangat luar biasa dengan terjadinya perang 11 November kalau nggak salah ya. 11 November apa itu ya? 10 November ya kalau nggak salah ya, yang dipimpin oleh Bung Tomo. Oke teman-teman ya, demikian ya sejarah kemerdekaan Malaysia yang sangat kontroversi ya. Terima kasih, silakan kalaupun mau berikan komentar yang baik, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.